Tiba ada seorang budak lelaki, dia angkat tangan. So dia cakap, "Cikgu, ni fish kan?" Aku meluat gila kalau parents dia cakap kat anak dia, contoh jangan main dengan cat, pergi main dengan friends, nanti sit elok-elok. Okay, aku ada satu pengalaman yang mana aku berpeluang menjadi cikgu. Dia panggil floating teacher. Aku guna bahasa Inggeris juga. Bukan, aku nak cerita. Jadi aku cerita, sabar Aku jadi guru apungan jawatannya sebab ada seorang guru ni dia cuti bersalin. Jadi kebetulan aku cuti semester, so aku gantikan cikgu tu lah kat sekolah tersebut. Apa yang berlaku along the way aku bertugas tu, tiba-tiba aku ditugaskan untuk menjaga peperiksaan kemasukan darjah 1. So aku berpengalaman lah tengok macam mana budak-budak ni dinilai untuk sebelum masuk satu sekolah ni lah. So sekolah ni satu sekolah yang sangat-sangat aku tak kata dia berprestige, tapi sekolah ni memang terkenal lah dekat lokaliti tersebut. So waktu ujian tu, dia lah ujian bahasa Melayu. Dalam kertas tu ada gambar-gambar, ada kena buat ayat kan. So tiba-tiba waktu aku tengah jaga, aku expect budak-budak ni akan tak ada soalan lah. Tiba ada seorang budak lelaki, dia angkat tangan. So dia cakap, "Cikgu, ni fish kan? Ni ujian bahasa Melayu ni." Jadi aku macam, bukan, tu ikan. Ikan, oh ikan. Kenapa aku jawab macam tu walaupun aku tahu tu gambar ikan? Aku nak beritahu yang ni peperiksaan bahasa Melayu, tapi budak tu dah berkecamuk kepala dia dengan pelbagai perkataan bahasa Inggeris tanpa mengetahui bahasa Melayunya. Okay, ada lagi seorang budak, dia memang angkat tangan, dia cakap macam ni, "Aku tak faham bahasa Melayu sebab dekat rumah aku cakap bahasa Inggeris." Good evening, my name is Macaulay Culkin. Jadi aku memang tak faham sentence ni apalah. Budak ni tadi, dia dibesarkan bila habis exam. Aku tanyalah dia, dekat rumah mak cakap macam mana? So dia katalah, Yes, chop for me please. You want me to chop this letter? Yes. Dia campur-campur dalam satu ayat tu ada perkataan-perkataan yang bahasa Inggeris tu lah. Jadi pada aku, usaha untuk membesarkan anak dan memberi mereka ni ruang untuk belajar pelbagai bahasa, dia sangat-sangat terbuka dan boleh. Tapi apa yang aku nak cerita dekat sini adalah, sekiranya anda ibu bapa di luar sana kalau nak mendedahkan apa-apa bahasa kepada anak-anak, pastikan dia adalah dot to dot. Dot to dot ni maksudnya satu ayat yang penuh. Hi Cal, how's school? What about your friends? Do you know their names? Sebab anak-anak ni kita kena yakin dia ada satu penyerapan dalam otak dia yang sangat-sangat laju dan sangat-sangat menyerap yang mendalam. Jadi sekiranya anda nak mengajar anak anda bahasa Mandarin ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, pastikan dia satu ayat yang penuh, dan kita ajar juga anak kita untuk menjawab dengan ayat yang penuh juga. Kerana apa? Sebab dia akan bergaul dengan kawan-kawan dia yang nanti jadi masalah dekat exam dengan kawan-kawan. Tapi ada je yang memang mak ayah dia menghidupkan environment ataupun menghidupkan suasana bahasa tu dekat rumah. Jadi aku tak rasa ini sebagai larangan untuk kita mengajar anak kita dalam bahasa Inggeris ataupun apa-apa jenis bahasa. Yang penting ibu bapa di luar sana tolong untuk kita bentuk anak kita bercakap dengan satu ayat yang penuh. Dan aku yakin kalau korang cuba bagi seminggu ataupun sebulan sahaja untuk hidupkan suasana bahasa yang berbeza, kita akan nampak hasil anak tu dia boleh berbicara dengan bahasa yang berbeza lah. The reason I put you in the book is because you're smart, hilarious, and a good businessman. Jadi aku memang mengambil pandangan kalau nak bercakap dengan anak, cakap je bahasa Melayu yang elok. Kalau nak terjemahkan bahasa lain, aku akan cakap dalam English, this is the word. So aku akan pastikan ayat tu penuh. Bukannya aku terjemah satu perkataan supaya anak aku tak pening. Sekiranya anak ni dibesarkan dengan pelbagai bahasa, dan dah banyak terbukti dalam sejarah orang yang menguasai banyak bahasa ni, dia punya cara berfikir dia akan merentasi sempadan, dan juga dia boleh tengok, dia boleh rujuk banyak sumber. Kita tahu kalau dekat Malaysia ni ramai ibu bapa yang sukakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Pada aku itu satu usaha yang baik. Sebab apa? Bahasa ini adalah kunci jendela dunia. Dia akan membuka ruang seorang anak itu untuk menakluki dunia dengan bahasa yang walaupun kita rasa ini adalah basic conversation ataupun perbualan yang simple, tapi dia akan membantu anak tu untuk menerobos pelbagai ruang. Aku secara personal, aku boleh berbahasa Arab,
aku pergi ke satu negara Arab selama 3 ke 6 bulan. Dan apa yang aku dapati adalah keadaan aku berada di sana memaksa aku untuk belajar bahasa Arab lebih. Jadi memang aku pulun diri aku untuk pergi ke pasar sendiri. Macam mana nak order dekat kedai, aku nak beli tembikai, aku nak beli pensel, aku nak beli baju. So aku memaksa diri aku dan aku tanya, ini apa ya dalam bahasa Arab? Dia pun bagi tahu, ini. Itu apa dalam perkataan bahasa Arab. Jadi sampai sekarang efek dia, walaupun aku pergi sana hidup untuk beberapa bulan sahaja, sampai sekarang bila aku jumpa mana-mana orang Arab yang boleh berbahasa Arab dengan baik, aku akan mampu untuk buat basic conversation lah. Dan kalau English pun sama, walaupun aku taklah pakar sampai tahap boleh memberi lecture yang panjang, tapi bila aku jumpa suasana yang memerlukan aku untuk bercakap bahasa Inggeris, aku mampu untuk blend in dan juga aku mampu untuk berada dalam situasi tersebut. So dalam video kali ni, walaupun aku bercampur-campur bahasa, sebab aku nak cakap mungkin orang dewasa kita rasa okey lagi, tapi untuk anak-anak dia akan mengganggu proses mereka belajar. Dan juga kalau nak jawab exam akan jadi macam tadilah, itu anak yang umur 6 tahun nak masuk ke 7 tahun. Okey, so itu saja untuk hari ni. Aku mengharapkan korang menjaga environment bahasa yang baik dekat rumah supaya anak-anak tersebut dapat environment yang bagus dan bahasa yang bagus. Bersama membina masyarakat rahmah.